Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi sekalian, pada hari ini Ustaz nak ajak kamu semua melihat satu tajuk penting dalam bahasa Arab, iaitu hukum alif dan lam. Hukum alif dan lam. Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, anak-anak boleh ikut bacaan Ustaz dengan perlahan-lahan. Ikut sebutan dan cuba tiru bacaan Ustaz. Yang pertama, anak-anak tengok kepada gambar yang di atas ni. Dia ada alif lam al-qamariyah. Nama dia alif lam al-qamariyah. Dan yang kedua, dia ada kumpulan yang kedua, alif lam asy-syamsiyah. Alif lam asy-syamsiyah. Begitu sebutannya. Baik, kita perhati satu persatu. Yang pertama, huruf jim. Huruf jim. Sebut anak-anak, jim. Tutup mulut. Jangan sebut jin. Kalau jin, jin ifrit lah. Jin. Tapi tutup mulut. Jim. Jim. Tutup mulut. Huruf jim datang dengan contoh, datang dengan perkataan al-jamilu. 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 Yang kedua anak-anak, huruf ba. Huruf ba. Al-babu. Ikut Ustaz. Al-babu. Al-babu. Pastikan sebutan alif dan lam itu jelas. Dan yang ketiga, huruf ha. Huruf ha. Al-hatifu. Al-hatifu. Pastikan sebutan alif dengan lam ini jelas. Al-hatifu. Dapat anak-anak? Kemudian tengok contoh yang di bawah ni. Kita ada huruf sad, huruf ta, huruf nun, huruf dad. Yang pertama huruf sad. Huruf sad. Dengan contoh as-salatu. 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 Kemudian huruf ta, at-ta'amu. 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 Yang seterusnya huruf nun, an-naumu. 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 Kemudian huruf dad, ad-duyufu. 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 Apa yang anak-anak dapat tangkap daripada bacaan Ustaz tadi? Yang pertama, kita baca dalam kumpulan alif lam al-qamariyah yang berwarna hijau. Kemudian kita baca alif lam asy-syamsiyah yang berwarna purple, ungu ni. Apa yang anak-anak dapat faham dan perbezaan di antara dua kumpulan ini? Ustaz pasti sebahagian anak-anak dapat mengecam tajuk ini, kerana tajuk alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah ini disentuh dalam setiap tahun, bahkan dalam setiap tajuk mula diperkatakan dan mula dibahaskan. Namun sebagai pengukuhan kepada tajuk ini, marilah sama-sama kita mendengar ulasan yang akan Ustaz sebutkan sebentar lagi. Bagi memahami tajuk alif dan lam ini, anak-anak sila beri perhatian. Alif dan lam ini adalah satu tajuk besar dalam pembelajaran bahasa Arab. Alif dan lam terbahagi kepada dua kumpulan. Yang pertama disebut sebagai al-qamariyah, dan yang kedua asy-syamsiyah.
Macam mana kita nak mengenali dua kumpulan ini? Yang pertama, Al-Qamariyah. Alif Lam Al-Qamariyah. Alif Lam Al-Qamariyah dikenali dengan perkataan pada huruf ketiga selepas alif dan lam tiada tanda sabdu. Bagaimana tanda sabdu, anak-anak? W kecil ni. Sebab itu dalam perkataan Al-Qamariyah, huruf Qaf adalah huruf yang ketiga selepas alif dan lam. Alif huruf yang pertama, lam huruf yang kedua, huruf yang ketiga huruf Qaf. Huruf Qaf tidak mempunyai tanda sabdu. Jadi, sebagai mengecam ataupun mengenali kumpulan-kumpulan perkataan alif lam yang duduk dalam kumpulan alif lam Al-Qamariyah, maka cara mengenalinya ialah huruf yang ketiga selepas alif dan lam tiada tanda sabdu. Manakala kumpulan yang kedua alif lam Asy-Syamsiyah, perkataan pada huruf ketiga selepas alif dan lam terdapat tanda sabdu. Maknanya ada tanda sabdu. Seperti yang ada pada nama Asy-Syamsiyah. Alif huruf yang pertama, lam huruf yang kedua, shin huruf yang ketiga bertanda sabdu. Maka mana-mana perkataan bahasa Arab yang mempunyai alif dan lam di hadapan, maka dia tidak terlepas dari dua kategori perkataan ini. Sama ada perkataan itu masuk dalam kumpulan Al-Qamariyah ataupun perkataan itu masuk dalam kumpulan Asy-Syamsiyah. Justru bagaimana kita nak mengenalinya? Mengenalinya ialah dengan cara alif lam Asy-Syamsiyah, perkataan pada huruf ketiga selepas alif dan lam terdapat tanda sabdu. Maknanya ada tanda sabdu. Manakala berbeza dengan Al-Qamariyah, perkataan pada huruf ketiga selepas alif dan lam tiada tanda sabdu. Jom kita mengenali lebih dalam dengan perkataan-perkataan yang lain. Apakah perkataan yang akan kita datangkan nanti dalam buku teks termasuk dalam Al-Qamariyah atau Asy-Syamsiyah? Anak-anak boleh rujuk muka surat 87. Bagi murid-murid tahun 4, mereka boleh rujuk muka surat 87 dari buku teks. Contoh perkataan alif lam Al-Qamariyah. Huruf jim. Selepas alif dan lam, perkataan al-jamilu, selepas alif dan lam terdapat huruf jim. Dan huruf jim ini tidak ada tanda sabdu di atas. Maka apabila huruf jim tidak ada tanda sabdu di atas, perkataan al-jamilu masuk dalam kumpulan alif lam Al-Qamariyah. Begitu juga perkataan al-hatifu. Alif huruf yang pertama, lam huruf yang kedua, ha huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga setelah alif dan lam tidak ada tanda sabdu, dia masuk dalam kumpulan alif lam Al-Qamariyah. Yang seterusnya, kita tengok perkataan ad-duyufu. Ad-duyufu. Alif huruf yang pertama, lam huruf yang kedua, dad huruf yang ketiga. Dad ada tanda sabdu. Maka ad-duyufu, perkataan ad-duyufu masuk dalam kumpulan alif lam Asy-Syamsiyah. Alif lam Asy-Syamsiyah. Begitu juga perkataan at-ta'amu. At-ta'amu. Alif huruf yang pertama, lam huruf yang kedua, ta huruf yang ketiga yang mempunyai tanda sabdu. Terdapat tanda sabdu di sana. Maka apabila tanda sabdu terdapat pada huruf yang ketiga selepas alif dan lam, maka perkataan at-ta'amu masuk dalam kumpulan Asy-Syamsiyah. Mudah-mudahan dengan penerangan yang ringkas ini, anak-anak dapat memahami hukum alif dan lam yang kita bahaskan pada tajuk kali ini. Terima kasih kerana menonton.
Terima kasih kerana memberi perhatian. Mudah-mudahan perkongsian ini mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.